sekadar yang perlu saja. Jadi kita tengok tu mudahlah, tapi kalau yang dah nak ubat nak apa tu dah masuk hati yang tak boleh nak buat apa, tapi macam mana doktor laki-laki nak merawat pesakit perempuan macam mana, pasal juga lah nengoknya, nak apa darah tinggi ke apa ke, kadang-kadang ada juga yang dia tak boleh balut dengan baju ni, makcik buka tak tolak sikit dengan baju dia nak balut, dah buka orang dia, itu ada hajatnya, bukan saja-saja, itu tak apalah, ada sebab dan musabab, tapi pun dalam keadaan itu pun kalau nak cerita yang tasawuf ni, mukmin yang tasawuf ni dia akan baca dulu. Sampai ni doktor laki-laki ke doktor perempuan hari ni, tanya dulu, perempuan pakai, biasanya yang pakai hijab, pergi klinik itu dia pergi tanya dulu. Ataupun dia dah tertular klinik dia, dan nama klinik ni pun perempuan doktor ya. Dia tak pergi dah klinik laki-laki, dia tunjuk klinik perempuan, doktor perempuan. Kita sebab dalam tu memang doktor perempuan lah, Kalau yang orang nak jaga, yang tasawuf yang nak jaga, diri dia nak jaga benda-benda yang dia boleh elak, dia boleh elak, dia akan carilah doktor kat mana ada doktor perempuan untuk nak rawat dia. Kecuali dia tak ada dah, tak boleh nak buat apa dah, itu doktor lelaki dia, klinik dia semua tutup. Itu klinik tu yang buka. Pergi hospital pun tak tentulah. Tak tentu, tak tahu doktor lelaki perempuan. Kena tanya dulu, kena ada ke tak ada. Kadang-kadang boleh pilih, kadang tak boleh pilih. Jadi kalau klinik biasa dia boleh pilih. Dia tanya lagi hari ni doktor mana, doktor lelaki. Yang doktor lelaki tak apalah. Dia cari perempuan. Maknanya dalam keadaan-keadaan itu ada orang yang nak jaga diri dia, warak dia tu, dia masih berusaha untuk nak pilih, cari benda yang boleh elak dia daripada benda-benda yang macam tu. Maksudnya bagi dia tak darurat lagi sebab dia boleh pilih, Jadi kalau kita cerita tasawuf ini, itulah peringkat-peringkat orang yang nak dididik oleh tasawuf ini, nak mengajar orang supaya ada jiwa yang macam tu, tanpa makan apa semua pun dia akan pilih dan dia akan jaga, Jadi dia kata tadi memejamkan mata itu adab, tak tengoklah mana benda-benda haram. Dan barang yang tiada halal memandang kepadanya, benda-benda yang tak halal ditengok, yang tidak. Barang yang tiada halal memandang, yang tak halal mana yang haram lah, yang halal tu tak apa. Dan dengan ini perkataan menyuruh Allah Ta'ala akan hambanya dengan berkelakuan yang baik. Maksudnya Allah menyuruh supaya kita berkelakuan baik. Ini tak cerita lagi kaki tangan mata baru, Macam mana nak berkelakuan baik dengan menjaga mata, menjaga daripada perkara-perkara yang haram, yaitu memelihara matanya daripada melihat yang haram dan memelihara kemaluannya daripada yang tiada halal dikerjakan dengan dia. Jaga mata, jaga kemaluan daripada perkara-perkara yang diharamkan. Maka wajib atas sekalian hamba menjunjung perintah Tuhannya, dan jika tiada, nescaya adalah ia jahat perangai. Kalau dia menjunjung perintah Allah, dia jaga, dia patuhi segala arahan-arahan perintah-perintah Allah, maka dia menjunjung perintah Allah, maka dia ini adalah merupakan orang yang tiada. Jika tiada, maknanya dia panggil baik. Tapi kalau dia tak ikut, jika tiada ikut, nescaya adalah ia jahat perangai dan patut ia dimurkai dan disiksa. Maknanya orang-orang yang tidak mengikut perintah Allah ni, yang tak jaga mata dia, tengok benda-benda yang haram, maka juga merupakan menerima balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dimurkai. Kalau Allah sayang dia,
Allah terima dia kerana dia menjaga mata dia, maka Allah bagi balasan pahala pada dia. Ya. Itu mata. Tak habis lagi cerita mata. Adapun yang memberitahu, maka bermula demikian memejamkan mata dan memelihara faras itu lebih membersihkan dan lebih menambahkan bagi mereka itu. Ya. Maknanya bagi mereka-mereka yang memejamkan mata, menjaga mata mereka itu, memelihara faras mereka itu, maka itulah lebih bersih diri mereka itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah memberitahu dengan perkataan ini bahawasanya memejamkan mata itu, memejamkan mata dan memelihara faras itu kedua-duanya sebab bagi membersihkan hati, ya. Bagi membersihkan hati daripada segala dosa dan sebab-sebab bagi membanyakkan pekerjaan kebajikan. Ya, memberikan kita ini membersihkan diri, membersihkan jiwa, membersihkan hati. Ya. Maknanya menjaga mata daripada perkara-perkara haram itu merupakan sumber yang boleh membawa kepada kita membersihkan hati. Ini fokus tasawuf, balik pada hati. Apa pun dia balik pada hati. Ya, jadi penawar bagi hati, tak bagi hati itu rosak, tak bagi hati itu jadi busuk, maka penawarnya adalah menjagalah mata itu. Ya, dengan jaga mata, dia akan membersihkan jiwa kita, dia akan membersihkan hati kita. Jadi kena jagalah mata. Ini uraian syekh kita tentang mata. Ya, dalam bahagian tasawuf lah, tasawuf. Kalau cerita doktor, cerita lain pula. Ya, jaga mata. Kalau dengan doktor dia cerita lain lah. Ya, jaga mata pada sampah, pakai cermin mata, jangan tengok yang bersinar dan sebagainya. Ya, itu doktor. Ini ahli tasawuf. Dia jaga daripada benda-benda yang haram. Kalau dari segi doktornya, kalau dia kata dia tengok benda-benda ni boleh menyebabkan mata kita jadi cepat kabur, ya, mata jadi cepat tak nampak. Macam tengok benda-benda yang kilat-kilat bersilau-silau ni, itu pandangan doktor. Pandangan ahli tasawuf, dia kata melihat benda-benda yang haram ini akan membawakan kepada busuk dan kotornya hati. Tak, tidak bersih. Dia betul, dia pergi hati. Yang tadi pergi mata zahir saja. Orang tasawuf melihat mata, pergi kepada hati. Daripada bersih mata, masa bersihlah hati. Kotor matanya, kotorlah hati. Ya. Kemudian membersihkan hati daripada segala dosa. Dan ada pun menakutkan, maka firman Allah tadi yang menggirakan, ya. Dan yang menakutkan bahawasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui akan batin. Barang yang mengerjakan kamu kan dia seperti mengetahui ia akan zahirnya. Ini maknanya untuk menakutkan kita, ya. Apa nama? Nazira, Bashira wa Nazira. Yang ini Nazira, menakutkan kita. Dalam ini Allah sebut juga bahawa Allah Ta'ala kata Allah tahu, ya, walaupun apa yang terlintas dalam hati, apa yang kamu buat pada zahir. Jadi ayat ini nak memperingatkan pada kita, janganlah buat sembarangan, ya. Walaupun kamu duduk seorang-seorang, mata kamu tu kamu duduk seorang-seorang pun Allah Ta'ala tahu kamu buat apa, ya. Kamu tengok apa, duduk seorang-seorang, duduk dah kelabu pun Allah Ta'ala tahu. Apa? Ya, duduk rumah seorang-seorang. Ini tak ada, anak tak ada, kita pun rehat rumah seorang-seorang. Apa ni dia buat? Bini tak ada, anak tak ada. Apa dia proses dia buat, kita pun tak tahu. Jadi maknanya Allah Ta'ala tahu. Kalau orang beriman, dia tak berani buat tadi. Tak boleh hendak elok kalau duduk rumah seorang-seorang pun tak berani buat. Maksudnya Allah Ta'ala nampak, ya. Nampak, dia nampak apa? Buka video kan. Jadi isteri tak ada, dia keluar rumah buka video. Sudah. Itu pun Allah Ta'ala nampak. Ya, dia cari dah. Dia tak nak nampak. Ya. Kalau dia fikir tu, jadi dia. Ya.
Tak payah nak. Alhamdulillah. Itu orang yang ada iman dia, yang sentiasa ada bibir dia, cahaya ilmu yang bibir dia. Ya. Dia tak buat. Jadi itu menakutkan, ya. Itu seorang-seorang pun dia takut dengan Allah Taala, ya. Allah Taala tahu nak tengok apa ni, ya. Seperti mengetahui ia akan yang zahir, yang jelas pun Allah Taala. Dan itu lagi lah, ya. Orang pun boleh nampak apa tak lagi Allah Taala, ya. Maka selagi membalas ia akan dia, kalau dia buat baik, Allah Taala balaslah baik, ya. Mana lah tak duduk di rumah tak ada siapa, sunyi sunyi tak ada apa, ambil Quran dah baca, alhamdulillah. Ambil Quran dah baca, dia kata ambil Quran baca dapat pahala. Mata pun dapat pahala, dia pun dapat pahala, ya. Itu yang beriman. Ambil kitab-kitab agama ke buku-buku pakai baca, ya. Mata dia tengok untuk membaca, Allah Taala bagi balasan. Jika ada ia yang baik, nescaya membalas dia dengan pahala dan kesenangan dan syurga, ya. Kalau mata itu buat yang baik, maka Allah bagilah ganjaran kepada Tuhan punya mata itu dengan benda-benda yang baik. Dan jika ada ia kejahatan, maka membalas ia dengan seksa dan neraka, ya. Kalau buat tak baik, itulah balasan kepada yang tidak baik, ya. Oh, sulah dia telinga, lepas tu telinga, ya. Pukul surat 8. Baik, kita sambung sikit lagi sampai dekat mana boleh, ya. Baik. Tadi mata, ya. Kemudian ada lagi, tak habis lagi mata, ya. Dan firman Allah Taala, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya, Surah Al-Azim. Surah Al-Ghafir ayat nombor 19. Ayat 19 surah Al-Ghafir. Artinya mengetahui oleh Allah Taala akan khianat segala mata. Khianat, ya. Mata pun khianat. Kalau kita kata hati nak khianat ni, ya. Awak ni khianat ni, ya. Mata pun khianat. Allah Taala mengetahui akan khianat segala mata, iaitu mencuri oleh mata itu akan memandang kepada yang diharamkan. Mencuri, curi ni dosa ya. Mata mencuri, ya. Mata mencuri ni maknanya kita tengok mata macam mana mata kita mencuri, ya. Ngintai. Yang ngintai itu curilah. Dia tengok dulu orang tak ada, mana curi macam tu kan. Tengok ada orang tak ada, baru dia curi. Mata pun penuh sini tak ada siapa, tak ada siapa. Dia pun tengok curi. Mencurilah mata tu, ya. Iaitu mencuri oleh mata itu akan memandang kepada yang diharapkan. Curi, pandang, ya. Benda yang tak elok. Dan mengetahui yang akan barang yang menyembunyi oleh segala hati, daripada cita-cita mengerjakan kejahatan dan cita-cita mengerjakan kebajikan, ya. Maknanya nak buat hak baik, nak buat hak tak baik, ya. Sampai mata tadi dah fikir, hati juga fikir, maka Allah Taala tahu, ya. Ya'lamu kha'inatal a'yun, ya. Tahu apa dia khianat mata tu, ya. Kemudian buat baik ke buat tak baik ke, mana juga Allah Taala tahu. Hati kita tu fikir apa, cita-cita apa, duk angan-angan nak buat apa, ya, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sabda Nabi, ya. Innan nazara ila mahasinil mar'ati sahmun masmumun min sihamil iblis, faman tarakaha azaqahu Allah Ta'ala ta'ma ibadati tasurruhu. Artinya bahawasanya memandang kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan itu seperti anak panah yang beracun.
daripada segala anak panah iblis. Maknanya memandang kepada tubuh badan perempuan, ya, tempat yang elok daripada tubuh badan perempuan. Tak tahu lah tak mana elok, tak mana tak elok. Ya, dia kata melihat perempuan pada tempat tubuh badan perempuan yang elok. Tempat yang elok, muka cantiklah, ya, tengok muka tu elok. Kau tengok semua badan tu elok, ya, maknanya elok. Kalau semua elok, tengok semua, semua elok, ya. Maka dia kata memandang kepada perempuan seperti itu seperti anak panah yang beracun daripada segala racun iblis. Maknanya pemandangan yang mendikam kepada badan perempuan itu adalah seumpama panah yang beracun daripada racun iblis, ya. Maknanya yang disuruh oleh iblis, ya. Maka dia jadi apa? Bila dah diracun dengan iblis itu, merupakan racun daripada iblis, maka dia akan tengoklah, ya. Dia seronok tengok, ya. Dia akan memerhatikan, tengoklah perempuan, ya. Maknanya pandangan-pandangan yang asyik melihat kepada perempuan itu adalah umpama sebagai panah racun, ya, yang beracun oleh iblis, oleh syaitan, ya. Maknanya sudah terlampau tengok itu lagi, maknanya bukanlah manusia itu dah menengok saja, tapi manusia itu telah dipengaruhi oleh syaitan dan iblis untuk pandang perempuan sampai macam itu, ya. Itu merupakan racun, ya, anak panah iblis, pada sangat segera membinasakan. Maknanya amat merosakkan diri dia, ya, merosakkan diri dia. Dia dah terlampau pandang sana, asyik sangat tengok, yang akhirnya merosakkan diri dia. Balik tak boleh tengok, itulah, ya, merosakkan diri dia. Balik penuh, lepas tu terbayang lagi, ya. Tengok dia tak apa, dia tengok semua ni, ya. Tak kahwin lagi, dia berkira tak apalah, boleh aku kahwin, ya. Tak kahwin lagi, tak kahwin dah, dia tak satu lagi. Ya, bahaya juga. Dah nikah pun, ya, pandang macam-macamnya, lagi dia pasang satu lagi pula, ya. Kalau ada duit lah, ada masalah. Kalau ada duit, kalau adil, ya, mampu segala-galanya, dia boleh support semua, tak ada masalah, tak ada marah dia. Ya, tapi kalau tak larat, bolehlah. Susah lah, sakit badan, sakit hati, sakit semuanya habis depan. Ya, kalau tak larat, tak larat tak payah. Ya, taklah urusan. Kalau mampu, ya, kalau mampu adil, kalau mampu tak payah. Yakin boleh adil, tak apa. Ya, dan tak jadi salah, ya. Jadi pada sangat segera membinasakan. Maka barang siapa meninggalkan akan dia kerana takut, tengok perempuan ni, dia tak tengok perempuan, ya, semacam sampai semacam yang tadi, maka dia meninggalkan melihat perkara-perkara itu akan kerana takut akan Allah Ta'ala, nescaya memperasakan dia oleh Allah Ta'ala akan kesedapan amal ibadah, ya. Yang menyukakan akan dia, menceritakan yang menyukakan akan dia, ya. Maknanya kalau dia dapat mengelak daripada mengajak mata dia supaya merenung melihat benda-benda yang haram ini, ya, dia akan, Allah Ta'ala akan balas dia, akan memberikan pada dia merasa kesedapan di dalam beribadah kepada Allah, ya. Dia akan rasa seronok beribadah, zuk beribadah, tak ada gangguan-gangguan, ya, di dalam ibadah dia. Kalau mata dah terlampau banyak sangat melihat benda-benda yang haram, ya, kalau dia sembahyang pun, ya, kalau dia sembahyang pun dia tak dapat kesedapan, keseronokan beribadah, ya. Yang ini syaitan ni bukan, dia dalam sembahyang punya hari, ya. Kalau tadi Nabi
nak pergi masjid tadi, lalu sepanjang jalan pada rumah nak sampai masjid tu tengok macam-macam nampak. Ya, perempuan pun nampak. Oh, sampai lampu merah pula berhenti tepi titas pula dia sebelah. Allah. Ya, kalau pakai elok tak apa juga lah. Allahu Akbar. Dia bagi tahu pula. Mana kata jauh. Dia tak boleh bilang. Tak kata itulah. Lampu merah pula tak boleh jalan. Dia tak boleh jalan, kita tak boleh jalan. Tak apalah, motor saya tengoklah. Tengok lampu, cepat hijau. Ya. Aku tak cepat hijau, biar lama lagi tak apa ni. Sudah. Ya. Maknanya itu maknanya dah sampai tu dah sembahyang pula itulah. Ya. Dah sampai sembahyang beribadah kepada Allah. Marilah pula gangguan-gangguan tak sedar lah. Teringat ada wudu tadi ni. Mana ganggu dia main ganggu kacau dengan sembahyang tu. Tak ada lah kesedapan buat ibadat. Jadi terkasih daripada sebab mata tadi lah. Ya, sebab mata tadi. Ya. Ataupun nonton TV kat dia tengok apa kan. Ya. Lepas tu dengar orang bang, dia tutup TV dia pergi sembahyang. Baru tadi tengok filem. Ya. Filem apa nama Hindustan ke apa kan. Ya. Macam-macam tengok lepas tu dia sembahyang. Gangguan. Ya. Tidak ada kesedapan beribadat kepada Allah. Ya. Itu makna hasil mata tadi bawa sampai beribadat pun tak selesa kerana tak jaga mata tadi. Kalau dia jaga mata, dia pun tak adalah tak terbayang pada dia benda-benda yang tak elok tu, maka insya-Allah dia khusyuk, ya, seronok dia beribadat kepada Allah. Yang menyukakan akan dia seronok dia. Mencerita akan ini hadis oleh Al-Hakim daripada Huzaifah. Kejap ya. Habis hadis ni kita pergi tak boleh habis kat mata dia pun. Dia biarkan mata kita sambung balik mata. Kita tengok hadis ni dulu lah. Panjang juga hadis ni juga. Teman. Ringkas sikit. Macam ya. Okeylah. Hadis ni, ya, hadis daripada oleh daripada Huzaifah radhiyallahu anhu dan menghukumkan ia akan sanadnya dengan sahih. Hadis ini sahih dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli ibni adam hazzahu min az-zina wal aynani tazniyani wa zinahuma an-nazar wal yadani tazniyani wa zinahuma al-batshu wal rajula wal rijlani tazniyani wa zinahuma al-mash wal famu yuzni wa zinahu at-taqbil wal qalbu yahumu wa yasud wa yusaddiq zalikal farju au yukadzibuhu. Artinya ada bagi tiap-tiap manusia itu bahagiannya daripada zina. Setiap manusia itu dalam tubuh badan dia tu ada zina, ya, ada bahagiannya zina. Ya, daripada zina. Maka dua mata itu berzina keduanya. Mata kita ni ada dua, dua-duanya pun berzina. Dan zina kedua matanya, keduanya mata tu memandang kepada barang yang tiada harus dipandang. Ya, tengok benda yang tak boleh tengok, kita tengok. Maknanya bila kita tengok benda haram, maka berzinalah mata kita tu, ya. Dan keduanya tangan itu berzina keduanya dengan zina keduanya menamparkan yang dilarang menamparnya. Menampar, memegang, buat sesuatu yang tak sepatutnya dibuat, ya. Dia buat juga, maknanya tangan buat benda yang haram, yang tak boleh, maka tangan juga berzina. Dan kedua kaki berzina keduanya, dan zina keduanya berjalan ke tempat yang haram. Pergi tempat disko haram, ya. Pergi ke tempat yang haram itu, maka berzinalah kaki itu, ya. Dan bermula mulut itu berzina ia, dan zinanya mengucap akan yang tiada halal dipucuk. Mengucuk benda-benda yang haram, yang tak halal, itu maknanya zina
pada mulut, ya, pada mulut. Dan bermula hati itu berkehendak ia, mencita-cita ia. Dia ada angan-angan, dia ada bercita-cita, tak macam-macam hati, ya, tak macam-macam. Dan membenarkan akan yang demikian itu oleh faras dengan bahawa mengerja ia akan zina itu. Maknanya dengan kehendak itu maka melakukannya dengan farasnya dengan benda-benda yang tak sepatutnya, maka juga dikatakan menzina. Dengan bahawa mengerja ia akan zina itu atau mendusta ia akan dia, ya. Maknanya hati itu melakukannya ataupun tidak melakukannya atau mendustakannya, maka juga dikatakan berzina, menzina dia. Dengan itu tertegahlah ia daripadanya. Kalaulah hati itu mencegah, ya, tak mau, dia mendustakan dia, ya, dia tak mau benda-benda itu, maka dengan bahawa tertegah ia daripadanya, maka selamatlah dia, ya. Mencerita ia akan hadis ini oleh Muslim Al-Baihaqi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan daripada adanya hadis ini menunjuki atas bahawa asal bagi zina faras itu adalah dua mata, ya. Maknanya apabila puncanya berlaku zina faras itu juga adalah bermula daripada mata, ya. Mata bawa hati pun lulus, akal pun lulus, kepala pun lulus, jalan, ya. Jadi punca daripada hati. Itu maknanya. Sebab itu dalam hal ini diminta kita menjaga, memelihara mata, ya. Daripada mata itu banyak anggota-anggota lain akan jadi ikut benda-benda yang, kalau diajak kepada yang baik dia akan jadi baik, kalau diajak kepada yang tak baik dia akan jadi yang tak baik, ya. Alang-alang sikit lagi. Dan hendaklah mendidik engkau kepada segala anggota engkau dengan apa pekerjaan yang patut dia. Muhasabah, tengok balik anggota tubuh badan kita, ya. Tengoklah apa yang patut dibuat. Dan akan apa pekerjaan yang dinanti-nanti baginya. Fikir juga nanti apa yang nak buat. Maka memelihara engkau akan segala anggota engkau itu sebagai pelihara yang patut padanya dengan pekerjaan yang dinanti baginya. Maknanya jagalah anggota itu untuk melakukan perkara-perkara yang sepatutnya, yang patut, yang nak buat ke yang dah buat tadi kata apa, yang nak buat, ya. Perkara-perkara yang nak kita buat itu kita jagalah, ya. Kita jagalah anggota-anggota kita itu untuk kita buat perkara-perkara yang sepatutnya, yang patut padanya. Maka jika pekerjaan itu sangat besar, niscaya engkau pelihara anggota itu dan pelihara yang bersangatan. Kalau dia itu besar, membawa kepada gejala yang besar, ya, membawa kepada dosa yang besar, maka kita jagalah dia. Ataupun dia bawa kepada benda yang mendatangkan faedah yang besar, juga kita jaga dia supaya dia buat benda-benda itu dengan sebaik mungkin, ya. Maka bermula kaki itu adalah dinanti-nanti baginya akan berjalan di dalam kebun syurga yang dan mahlikainya. Jadi kaki itu yang nantinya kita fikir kalau dah akhirat esok nantinya kita nak harapkan semoga kaki kita ini berjalan di dalam syurga. Dia tak berjalan dalam neraka. Maka jagalah kaki kita supaya dia berjalanlah atas dunia ni, supaya dia boleh bawa kita esok berjalan di dalam syurga, ya. Jangan ajak dia untuk berjalan kepada jalan-jalan yang boleh bawa dia kepada neraka, ya. Dan adapun tangan itu maka dinanti-nanti, tunggulah, ya, baginya mencapai buah-buahan surga. Kita tunggu ni tangan ni, mudah-mudahan nanti, ya, dia akan bekerja, dia akan bertugas nanti di akhirat untuk mencari buah-buah, mencari buah-buahan di dalam syurga dan minumannya. Nak air jus apa-apa, air buah-buahan, ya, di dalam syurga. Biarlah tangan ini menjadi tangan yang mencapai buah-buahan di dalam syurga.
Seperti itulah segala anggota yang lain. Maka mata hanya sahaja ia kerana memandang kepada zat Allah Ta'ala di dalam syurga. Itu yang besarnya. Ya, mata ini nanti memandang zat Allah di dalam syurga. Ya, dengan tiada menyerupai kelakuan melihat yang baharu. Dia tengok Allah di dalam syurga, dia tengok apa yang ada dalam syurga, tak sama seperti apa yang kita lihat di dalam alam ni. Lebih elok lagi daripada itu. Dan tidak ada di dalam negeri dunia ini, dan tidak ada di dalam negeri dunia, dan tidak ada di negeri akhirat nikmat yang lebih besar daripada melihat Tuhan itu. Ya? Melihat Allah itu yang suatu nikmat yang amat besar. Ya? Di dunia ke di akhirat ke, yang paling besar, nikmat yang paling besar ialah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka patut sangat bagi mata yang dinanti baginya akan sebesar-besar nikmat, bahawa dipelihara akan dia dengan sehingga-hingga pelihara, sebaik-baik pelihara, dan dimulia akan dia sehabis-habis mulia. Jagalah dia betul-betul. Dan bahawa tidak dikotori dengan dia dengan memandang akan yang haram. Allahu a'lam. Kita tengok benda-benda yang haram. Ya. Jadi apa tidaknya sebagai kita kesimpulan hari ini, cerita pasal mata banyak dah dicerita. Kita cubalah, ya, cubalah mengatur hidup kita, buat muhasabah pagi-pagi sampai ke pagi esok balik. Kalau wajib buat congok lah, tengok TV berapa jam. TV depan kita semua rumah ada TV, ya. Semua orang tengok TV. Tengok TV berapa jam. Tak apalah, tengok yang baik-baik tu alhamdulillah. Nanti tengok tak baik berapa jam, ya. Buat dah tengok hak tahu pada elok tu berapa jam, ya. Lepas tu nak banding dua lah, nak tak payah apa. Baca Quran berapa jam. Yang kita tengok pula. Banding pun dah banyak. Tentulah banyak yang lain. Quran tu banyak mana. Jadi jam tadi tengok kita baca Quran, ya. Masa tu tengok Quran, ya. Quran minit je. Minit je. Pun Allah buat. Ya, bandinglah cubalah muhasabah, ya. Aturkan mata kita supaya biarlah dia yang baik-baik. Ataupun tak ada dunia juga, tapi boleh bawa kebaikan, ya. Menjadikan kita memelihara mata kita, warakkan mata kita untuk jadi orang yang bersih hatinya, ya, bersih hati, ya. Sedaya yang mampu kita lah, ya. Sedaya yang kita mampu, kita peliharalah mata kita. Nikmat yang amat besar yang Allah bagi pada kita, ya. Mudah-mudahan mata ini dapat menjadi saksi, ya, apabila kita mati kelak, ya, dengan apa yang kita buat atas dunia ini, supaya dia menjadi saksi yang baik, menyaksikan perkara-perkara yang baik kepada kita, ya, di akhirat kelak. Jadi itu saja dapat kita kongsi bersama hari ini dengan tajuknya mata, ya, yang bertajuknya mata dari pandangan ilmu tasawuf, ya, ilmu tasawuf. Mudah-mudahan kita bersama-sama mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan kepada kita untuk kita mampu menjaga hati ke arah menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon ampun dan maaf jika tersilap terkasar, tersilap bahasa dan sebagainya. Mohon ampun dan maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jazakallahu khairan katsiran, ucapkan kepada Ustaz dan kuliah yang beliau sampaikan sebentar tadi.
ada beberapa pengumuman insyaAllah. Pengumuman yang pertama, muslimin dan muslimat dijemput hadir ke syarahan Maulid Rasul bersama Fadil Ustaz Kazim Haji Ilyas insyaAllah di dataran tepi sungai Kerian, Pekan Bandar Baru, sebelah Bandar Baru, dataran tepi sungai sebelah Bandar Baru, pada 18 bulan Februari, hari Selasa jam 9 suku malam. Saya ulangi balik, insyaAllah muslimin dan muslimat dijemput hadir ke syarahan Maulid Rasul bersama Fadil Ustaz Kazim Ilyas, bertempat di dataran tepi sungai Kerian, Pekan Bandar Baru, di sebelah Bandar Baru pada 18 Februari jam 9 suku malam. InsyaAllah siapa nak dapatkan iklan boleh dapatkan iklan di sini. Kemudian yang keduanya berkaitan perkembangan kelas paksi kita insyaAllah. InsyaAllah tengoklah, doa-doa lah, mudah-mudahan berjalan lancar. Kelas kita ni kita akan dapat adik baru, iaitu Dio dia 23 bulan 2 ni. Macam tu lah. InsyaAllah kita akan adakan perasmian kelas paksi yang ke-6 di Tebuk Jawa. Di Tebuk Jawa pada 23 hari bulan 2, 23 hari bulan 2 pada hari Ahad di Masjid Tebuk Jawa dekat Kedai 4. Dekat Kedai 4 sebelah tepi Sawang ke sana. InsyaAllah akan dirasmikan oleh yang berbahagia Datuk Haji Saleh Ahmad, Ahli Majlis Fatwa Negeri Perak. InsyaAllah akan bersama-sama dengan kita pada hari itu. Jadi siapa yang ada berkelapangan dijemput hadir insyaAllah ke majlis atau kuliah perasmian dan perasmian kelas paksi Parik Jawa, Tebuk Jawa, maaf, Tebuk Jawa di sebelah Kedai 4 insyaAllah pada 23 hari bulan 2 ini, jam 9 pagi. Kuliah pengajian di sana akan dijalankan di tempat buat sementara ini akan beroperasi di Dewan ataupun di kelas Tadika Kemas Tebuk Jawa. Perasmian dibuat di Masjid Tebuk Jawa. Kelas Tadika tu ataupun Dewan tu bersebelahan masjid. Tak berapa jauh daripada masjid lah, lebih kurang 100-200 meter daripada masjid. Untuk program itu kita akan jemput Fadil Ustaz Datuk Saleh Ahmad, Ahli Majlis Fatwa Negeri Perak, dan insyaAllah kalau dalam masalah mungkin ada persembahan qasidah sikit dan upacara perasmian lah. InsyaAllah siapa yang berkelapangan boleh sebar-sebarkan, boleh hadir bersama-sama insyaAllah. Kemudian berkenaan kelas pengajian kita di sini, insyaAllah pada minggu hadapan kelas paksi Panjebong ini minggu hadapan akan disampaikan oleh Fadil Ustaz Jafri insyaAllah. Ustaz Jafri minggu yang ketiga insyaAllah. Bawalah dua-dua kitab, sama ada kitab Syamil Muhammadiyah dan juga kitab Indahnya Hidup Bersyariat. Kemudian esok di Masjid Bandar Baru insyaAllah ada perubahan jadual. Fadil Ustaz Salmi keuzuran, mungkin dia akan bercuti lebih kurang 2-3 bulan. Akan diganti untuk esok ni, kelas esok akan diganti oleh Fadil Ustaz Zulkifli Zainal. Adapun pada bulan-bulan akan datang mungkin ada ustaz lain yang akan ganti dalam tempoh 2-3 bulan ni. InsyaAllah untuk kelas minggu yang ketiga di Masjid Bandar Baru. Jadi besok kuliah akan disampaikan oleh Fadil Ustaz Zulkifli Zainal. Pada hari Ahad ini insyaAllah kuliah akan disampaikan oleh Fadil Ustaz Abu Naim. Itu juga merupakan perubahan jadual yang berlaku pada bulan ini. Ustaz Abu Naim sepatutnya minggu yang kedua, ya. Jadi bertukar sebentar dengan Ustaz Syahli Osman. Jadi hari Ahad ini Ustaz Abu Naim akan sampaikan kuliah di Paksi di Monteban insyaAllah. Jadi tolong wawarkan, dan siapa yang nak bagi nombor telefon dia ataupun WhatsApp dia boleh bagi kat saya lepas ni insyaAllah. Dan siapa nak dapatkan iklan Ustaz Kazim tadi ni, ceramah Ustaz Kazim boleh main ke depan ni. Kita tangguh majlis kita dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.
العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.